好，我们低头祷告。主啊，我们感谢赞美你，在这动荡不安的世界里面， Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam situasi yang tidak menentu ini. 你仍然给我们平静的时候，来到神面前，神的家，一同来敬拜上帝。 Kau berikan ketenangan hati kami bisa datang di dalam ibadahmu Tuhan, di dalam untuk menyembah dan memuji Engkau. 我们深深的渴望你彰显你的荣耀在我们中间。 Kami dengan segenap hati dan sedalam-dalamnya memohon Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu. 主啊，洁净我们的心，让我们来到神面敬拜你的时候，我们实在可以朝见神，在我们中间，从天上把你的圣言。 Segenap hati memohon Tuhan menyucikan kami agar kami bisa berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Bahwa Tuhan nyatakan hadirat-Mu dari surga. 让我们灵里面得着神话语的饱足，使我们灵性更加成长。 Kiranya kami dalam roh menerima perlindungan Tuhan sehingga dalam kerohanian kami semakin bertumbuh. 求你给我们能力，不但领受神的道，我们明白神的道，我们可以遵行神的道。 Kiranya Tuhan bukan saja Engkau memberikan kami pengertian akan firman-Mu, tapi kemampuan kami untuk melakukan firman-Mu. 我们求恩祷告， Demikian kami mohon berkat. 奉来耶稣生命取里， Di dalam nama Yesus kami memohon. 阿门。 Amin. Amin。这一段的时间，大家都有一点紧张。 Di dalam waktu hal-hal hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara mungkin agak cemas. 听到 corona， 哇，大家就紧张了。 Mendengar corona, kita langsung sepertinya tidak tenang. 亲爱的各位 Bapak Ibu Saudara terkasih, ，corona 可怕不可怕？ apakah corona itu sangat mengkhawatirkan atau sangat berbahaya? 可怕不可怕？ Apakah itu berbahaya? 很可怕啊！ Oh, sangat berbahaya. 但是小心， Cuma harus waspada. 我们小心，我们照做规矩来做。 Jadi kita dengan hati-hati, kita sesuai dengan aturan, kita lakukan segala sesuatu. 但是小心，不要让 corona 这个东西呢，使我们心底深处呢被病毒所侵害。 Jadi kita dengan kehati-hatian itu, kita jangan membiarkan virus itu datang untuk memberikan kita suatu penyakit. 身体病毒可怕， Jadi kalau kesehatan mengidap penyakit itu berbahaya, 但是我们灵性的病毒就更可怕了。 tapi penyakit di dalam roh kita lebih lagi lebih seram lagi. 若是今天身体的病毒使我们最后一条路呢，我们必须要死。 Jadi kalau akhirnya oleh karena penyakit kita harus meninggal, 但是呢，灵性的病毒使我们与神隔绝。 tetapi penyakit di dalam roh membuat kita terpisah dari Tuhan. 第一次的病毒是在创世纪第3章所讲的。 Jadi penyakit yang pertama ada di Kejadian pasal 3. 当病毒进到人的历史里面呢，我们就可以看见到神和人那个关系就死掉。 Kita lihat pada saat penyakit masuk ke dalam sejarah manusia, justru pada saat itulah hubungan antara manusia dengan Tuhan sudah mati. 但是，亲爱的各位， Tapi Bapak Ibu terkasih, 今天呢，我们一同来思想， hari ini kita sama-sama datang merenungkan 这个病毒可怕，但是有没有它的好处呢？ penyakit ini sangat berbahaya, tetapi apakah ada kegunaannya? 有没有好处？ Apa ada kegunaannya? 有没有好处？有什么好处 Apa kegunaannya? 啊？ 我们更信靠神，感谢主。 Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa lebih lagi mengandalkan 我 Tuhan. 们可以享受到神
神给我们的平安，是不是？ Kita bisa menikmati kedamaian yang Tuhan berikan 当 kepada 你 kita, 读 bukan? 到圣经约翰福音第16章33节，在世上有苦难，但是在我里面有平安，是不是？ Pada saat kita membaca Yohanes pasal 16 bahwa 33 bahwa di dalam dunia ini banyak kesusahan, tetapi di dalam aku ada kedamaian. 使我们经历到这乱世里面有神平安与我们同在，感谢上帝。 Di dalam situasi yang tidak menentu ini, kita bisa rasakan kedamaian Tuhan di dalam kehidupan kita. 再讲一个，再讲一个。 Mari kita membahas satu lagi. 平常呢，家庭呢，孩子没有办法和爸爸妈妈一同吃晚餐啊。 Biasanya mungkin orang tua tidak bisa ada waktu bersama-sama bersantap dengan anak-anaknya. 爸爸在外面忙， Ayah di luar bekerja 妈 dan 妈 sangat 也有 sibuk. 她的忙， Ibu pun memiliki 孩 kesibukan 子也忙。 dan anak pun sibuk. 现在怎么样？ Nah, sekarang bagaimana keadaannya? 这个病毒把我们连在一起，是不是？啊， Penyakit virus ini membuat kita menjadi bergabung menjadi satu, bukan? 所以呢，不要看病毒这个东西呢是太可怕，对我们不利。我们知道神所做的每一样事情都对我们有好处。 Jadi jangan kita hanya melihat bahwa penyakit atau virus ini berbahaya atau bisa mendatangkan penyakit bagi kita, tetapi kita lihat bahwa Allah terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan? 好，我们现在一同来试想一个题目。 Mari sama-sama kita merenungkan satu tema. 今天的题目是你们就是我的这些事的见证。 Jadi tema hari ini bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. 好，大家一同来念好不好？ Mari kita sama-sama 念3 membaca. 次，把它背下来。 Setelah kita baca 3 kali, kita coba hafal. 先用华语来念好不好？ Kita baca dalam bahasa Mandarin dulu. 1、2、3，你们就是这些事的见证。再来。 你们就是这些事的见证，你们就是这些事的见证，背下来。你们就是这些事的见证。路加福音24章48节。 Mari kita baca bahasa Indonesia 3 kali, kemudian kita coba menghafalnya. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita hafal. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas pasal 24 ayat 48. 48. Ya, dihafal loh, ini firman Tuhan, bukan firmannya Yakub loh, bukan. 好，我们一同来看路加福音24章46到48节。 Mari kita sama-sama membuka Lukas pasal 24 mulai dari ayat 46 sampai 48. 先用华语来念。 Kita baca dalam bahasa 1、 Mandarin. 2、3，耶稣又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第3日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，这传到万邦。你们就是这些事的见证。”第6文1、2、3。 Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 我今天问你们读这一段的圣经，我们一同来问几个问题。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, begitu kita membaca tema ayat tadi, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. 谁说的？
Ini siapa yang berkatakan? 像谁说的？ Siapa yang berkata? 谁说的？耶稣基督说的。 Itu yang diperkatakan Yesus Kristus. 我不过把这件事情讲出来，让大家知道耶稣讲过这些话。 Saya ini hanya menunjukkan Yesus Kristus pernah berbicara tentang hal ini. 耶稣所讲的都是真理。 Setiap perkataan Yesus itu adalah kebenaran. 好，什么时候讲？ Nah, kapan dia perkatakan ini? 什么时候讲？ Kapan? 啊？什么时候讲这个事情？ Kapan dia perkatakan ini? 哦，要在世上的时候，什么事情之前，什么事情之后？ Jadi betul dia waktu ada di dunia ini, peristiwa apa sebelumnya atau peristiwa apa setelahnya dia berkata perkataan ini. 拿出来给他看。什么事情之前他说这样的话，什么事情之后他讲这些话。 Peristiwa apa yang terjadi sebelum dia perkatakan ini, peristiwa apa setelah dia perkatakan ini terjadi. 啊，又先生之前， 路加福音第23章讲什么？ Lukas pasal 23 berkata tentang apa? 耶稣受死，耶稣被埋葬，这是23章。 Jadi di pasal 23 bahwa Yesus itu mati dan dia pun dimakamkan. 第24章第1节到12节就讲到耶稣复活。 Jadi pasal 24 mulai ayat pertama hingga 12 itu bercerita tentang kebangkitan Yesus. 24章第50节到52节就讲到耶稣升天。 Dan di pasal 24 ayat 50 sampai 52 berbicara tentang kenaikan Yesus. 耶稣受死， Yesus mati, 耶稣复活以后， Yesus bangkit 耶 kemudian 稣还没有升天。 sebelum dia naik ke 在 atas 这 surga. 一段的时间里面， Di dalam waktu ini 耶稣讲这样的话。 Yesus berkatakan kata demikian. 耶稣说：“对他们说， Yesus berkata kepada mereka, 照经上所写的，基督必受害，以3天从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，这传到万邦，你们就是这些事的见证。” Yesus berkatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala 他 bangsa. 说：“大家注意 Mari kita perhatikan 这一些话， perkataan ini. 耶稣钉十字架， Yesus disalibkan, 耶稣复活 Yesus bangkit. 以后讲这些话。” Kemudian diperkatakanlah perkataan 他 itu 还没有升天， sebelum dia naik ke atas surga. 这个时间要弄清楚， Jadi waktu ini kita harus teliti 因为等一下我们会讲这些东西。 karena kemudian kita akan membahasnya. 耶稣说什么话呢？ Apa yang diperkatakan 对 Yesus? 谁说？对谁说？ Dia berkata kepada siapa? Dia berkata kepada siapa? 对门徒，他的门徒们，他的学生们。 Dia berkatakan kepada murid-muridnya. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 耶稣对他的学生讲： Yesus berkata kepada murid-muridnya, 今天我们也是耶稣的门徒。 hari ini kita juga adalah murid-murid Yesus. 你看一下，在马太福音第22章第37节到第28章18到20节。 Nah, kita bisa lihat di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 耶稣讲什么话？ Apa yang diperkatakan Yesus? 当耶稣要升天之前， Sebelum dia naik ke atas surga, 他对门徒们说 dia berkata kepada murid-muridnya, 天上地下所有的权柄都赐给我了， bahwa kuasa di atas bumi, di atas langit dan surga semua telah 所以 diserahkan 你们 kepada 要驱使万民做我的门徒。 Jadi kalian harus pergi menjadi murid-murid bagiku di seluruh 这些 bangsa. 门徒要制造门徒。 Pada saat murid-muridnya harus memuridkan murid-murid lain. 什么叫门徒呢？ Apa artinya murid? 奉父子圣灵的名给他们施洗。 Jadi mereka dibaptiskan atas nama Bapa dan Anak dan Roh 我们 Kudus. 常常以为门徒就是这样，奉父子圣灵给他们施洗，OK 够了，就到这个地方就够了。
Seringkali kita beranggapan bahwa oke, menjadi murid setelah dibaptiskan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah cukup. Itu tidak 你 cukup. 再看下去， Coba kita terus baca ke bawah. 耶稣说什么呢？ Apa diperkatakan 凡 Yesus? 我所教训、教导你们的，都教导他们遵守。 Jadi setiap apa yang Yesus ajarkan kepada mereka agar mereka mentaatinya. 门徒是受洗， Murid-murid telah dibaptis, 但是接下去呢，门徒要听主的教导，并且行走在主的教导里面。 jadi kemudian murid-murid harus mendengar pengajaran Yesus, kemudian berjalan dalam pengajaran itu. 那么在这里，我们看见到耶稣基督教导门徒们呢，要这些话。 Jadi kemudian kita melihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya dengan perkataan-perkataan itu. 他说什么呢？ Apa yang diperkatakan? 你们就是这些事的见证。 Bahwa kalian semua adalah saksi dari semuanya 你 itu. 们 Kamu, 门徒们， murid-murid, 你们是这些事什么事呢？ kalian itu adalah apa? 就是指耶稣基督死而复活。 Itu memberitakan tentang bahwa Yesus Kristus mati 这 kemudian 一些 bangkit. 事 Semua peristiwa itu 见证是什么意思？ bersaksi. Apa maksud dari bersaksi? 一个见证人来到法庭里， Seorang saksi kalau datang ke pengadilan, 法官问他说 hakim bertanya kepadanya, 你见证这个事情啊？ apakah engkau menyaksikan peristiwa 我 ini? 现在问， Sekarang saya bertanya, 看见他这样做吗？ apakah engkau melihat dia melakukan 你 demikian? 听到他说这样的话吗？ Apakah engkau mendengar apa yang dia 不是 perkatakan? 你的回答说，我想大概是这样。 Mungkin jawaban saksi itu, saya pikir-pikir mungkin demikian. 法官会说，我不问你，你想或者你不想，我不问你。 Hakim akan berkata, saya tidak menanyakan apa yang kamu pikirkan, apa yang engkau perkatakan. 我问你的是，你看见这样的事情，你听见这些话吗？ Apa yang saya tanyakan kepadamu, apakah engkau mendengar perkataan itu? Apakah engkau melihat peristiwa itu? 见证是什么呢？ Apa itu bersaksi? 把所看见、所听见的讲出来。 Yaitu menceritakan apa yang dilihat dan apa yang didengar. 你们就是这些事的见证， Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 并且这里告诉我们， Dan di sini juga beritakan kepada 见证 kita 的目的是什么？ apa tujuan daripada bersaksi. 这里说， Di sini berkata, 奉他的名传悔改赦罪的道，见证是为了要传福音，使人悔改得着赦罪。 yaitu di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh 在哪 bangsa. 里呢？做见证呢？ Harus bersaksi di mana? 从耶路撒冷开始， Mulai dari Yerusalem 这传到万邦， sampai ke segala bangsa. 这是你们做见证的地方。 Disinilah tempat kalian bersaksi. 耶路撒冷， Yerusalem. 这传到万邦， Dan dikabarkan sampai ke seluruh ujung bumi. 你们就是这些事的见证。 Kalian adalah saksi dari semuanya ini. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 我 terkasih, 盼望大家能够把这些记在心里面。 saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ingat di dalam hati tentang ini. 若是我们看第24章接下去49章， Kemudian 49节， kalau kita lihat kemudian di Lukas pasal 24 ayat 49, 在哪里告诉我们见证的能力从哪里来？ nah di sini bercerita tentang kuasa daripada kesaksian itu 见 datangnya 证 dari 的能 mana? 力是从上面而来的能力。 Nah itu datangnya dari atas. 这个能力后来耶稣升天了， Dan kuasa inilah yang mengakibatkan Yesus naik ke atas surga. 再过4天， Setelah 10 hari, 五旬节圣灵降临。 kemudian Pantekosta pun turun ke atas bumi. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara, 我盼望大家能够把这件事情把它记下来。 saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ingat tentang peristiwa ini. 好，我们现在一同来看24章，这个刚才已经讲了，例子， Nah, kita melihat contoh-contoh. 彼得成为见证人。 Petrus menjadi orang yang menjadi saksi. 当你读到使徒行传第2章第22章28节，
Pada saat kamu membaca Kisah Rasul pasal 22 ayat 28, 在以色列人面前，他做见证。 di hadapan orang-orang Israel dia bersaksi. 他做什么见证呢？ Dia menjadi saksi 注 apa? 意一下他所做的见证，耶稣死，耶稣复活，这是他的见证，他亲眼看见。 Dia bersaksi tentang bahwa Yesus mati, kemudian Yesus bangkit karena dia melihat dengan matanya sendiri. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara 他 terkasih, 见证了以后， setelah dia bersaksi, 有许多人心里就扎心了。 banyak hati-hati mulai bergumul. 我们要怎么样行？ Kita harus bagaimana? Bagaimana kita harus lakukan? 悔改、 Bertobat, 信主， percaya Tuhan. 这是目的。 Itulah tujuannya. 不但彼得无行见的时候见证耶稣的复活， Tapi bukan hanya Petrus yang bersaksi tentang kebangkitan Yesus pada 我们 saat 再看 Pentekosta. 保罗呢？ Kita juga lihat Rasul Paulus. 当你读到《使徒行传》第9章、《使徒行传》第22章、《使徒行传》第26章， Pada saat kau membaca di di pasal ke-9 dan di pasal ke-22 26章， dan juga pasal 26, 我们看见到保罗呢，就做见证他怎么样蒙耶稣的恩召。 dan kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus bersaksi bagaimana itu dia dipanggil Tuhan. 他的见证是什么事情呢？ Dia bersaksi tentang apa? 他本来要到这个，我忽然间忘记那个地 Damaskus, 啊， Damaskus, Damsik. 哦呀，他要到大马士去。 Jadi dia sedang menuju perjalanan ke Damsik. 当你读到第8章的第7章的时候， Pada saat kau membaca pasal ke-7, 你看见到使徒行传在那个地方，扫罗呢为那一些用石头打死石提凡的人看守他们的衣服。 kita melihat pada saat itu Saulus dia menjaga baju-baju orang yang sedang melempar merajam Stefanus. 当你看到使徒行传第8章第1节到第3节， Pada saat kamu baca pasal 8 ayat 1 sampai 我们就 8, 可以看见到这个扫罗呢，就到犹太全地撒玛利亚抓基督徒。 kita bisa melihat bagaimana Saulus dia itu datang ke Yudea, datang Samaria untuk menangkap orang-orang Kristen. Dan sampai kepada pasal yang 他 ke-9, 的这个对教会的逼迫呢，越来越深，越来越高涨。 pada saat penganiayaan dia terhadap gereja semakin dalam, semakin tinggi, 他到大马士去， dia pergi ke Damsik. 犹太撒玛利亚就在耶路撒冷那里。 Dan Yudea dan Samaria ada di daerah itu. 大马士有多远呢？ Seberapa jauh ke Damsik? 大马士有250公里，在北方，他带着一帮人去要抓基督徒。 Dia jaraknya Damsik itu ada di 250 km di bagian utara. Dia membawa sebagian orang untuk pergi menangkap orang-orang Kristen. 当他行进他的一团人要抓基督徒行进这个大马士的时候， Pada saat mereka sudah mendekati kota Damsik, 我们看见到神的光就照了， kita melihat terang Tuhan menyinari dia, 对他说 berkata kepadanya, 扫罗，扫罗， Saulus, Saulus, 你为什么逼迫我？ mengapa engkau menganiaya 主啊，你 aku? 是谁？ Dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Siapakah engkau? 我就是你所逼迫的耶稣。 Akulah Yesus yang kau aniaya itu. 这个时候是什么时候呢？ Waktu itu, waktu kapan? 耶稣已经复活了， Yesus sudah 耶 bangkit. 稣已经升天了。 Yesus sudah naik ke atas surga. 我们看见到耶稣基督呢，就这个呼召扫罗，最后他变成保罗。 Kita melihat bagaimana Yesus memanggil Saulus dan akhirnya berubah namanya menjadi Paulus. 到第22章， Nah, sampailah kepada di ayat ke-22. 这个保罗呢就跟犹太人见证耶稣实在是复活，因为他恩召我。 Di pasal 22, Rasul Paulus bersaksi bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit. Dia memanggil 他 saya. 曾经死， Dia pernah mati, 但是他复活了。 tapi dia sudah 这 bangkit. 个复活主 Ini Tuhan yang sudah 呼 bangkit 召我， memanggil 他 saya. 为耶稣做见证， Dia bersaksi bagi Yesus. 他对犹太人见证。 Dia bersaksi di hadapan orang-orang 那这 Yahudi. 样到第26章的时候， Pada
Pada saat di pasal 26, 我们看见了保罗对亚基普王的见证复活主的恩召。 kemudian kita melihat Rasul Paulus ini bersaksi di hadapan Raja Agripa. Ya, 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 今天教导我们什么？ ini mengajar kita tentang apa? 我们都是耶稣基督的见证人，没有例外。 Kita semua tanpa kecuali adalah saksi bagi Yesus 教 Kristus. 会领袖是耶稣基督的见证人， Pemimpin-pemimpin gereja, mereka itu adalah orang-orang yang bersaksi 每 bagi 个 Tuhan. 神的儿女都是耶稣基督的见证人。 Dan semua anak-anak Tuhan adalah yang bersaksi 我们 bagi 想问 Yesus. 知道我们今天在神面的地位是什么地位呢？我们是神的儿女，但是我们是神耶稣基督的见证人。 Apa kedudukan kita hari ini di hadapan Tuhan? Kita adalah anak-anak Allah, tapi juga kita adalah menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. 好，接下去， Yang kemudian, 在我们的生命生活中见证死而复活的基督。 di dalam kehidupan kita, kita harus bersaksi Tuhan yang telah bangkit. 好，在罗马书第6章 Kita lihat Roma pasal 6, 第1节到13节， di ayat 1 sampai 13. 我自取其中的一部分。 Saya cuma baca sebagian, 第3节到第10节。 mulai dari ayat ketiga sampai 4. 好，中文大家一个人念好不好？1、2、3，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们什么？一举一动有新生的样式，像基督借着服务的荣耀，从死里复活一样。弟兄们。 Mari pasal 6 ayat ketiga dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 在罗马书告诉我们。 di dalam Roma bercerita 在 kepada 罗 kita, 马的那些信徒有一个思想， di dalam pemikiran orang-orang Kristen yang di kota Romawi, 我们最大，我基督的恩典就显得越多。 kalau dosa kita semakin besar, tetapi kemurahan Tuhan semakin dinyatakan 你 lebih 说 besar 强 lagi. 盗悔改， Ada sebagian mau bertobat, 越大的强盗， dan perampok yang begitu bengis, yang 哇，这么大的强盗，他竟然悔改信了耶稣。 perampok yang begitu bengis ini, dia sudah ternyata bertobat dan percaya kepada Yesus. 越彰显神的荣耀。 Itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. 所以罗马的信徒有一个思想， Nah, kemudian orang-orang Kristen di kota Romawi pun berpikir 这样的话， perkataan demikian. 我们今天是耶稣所宝血洗净的人。 Kita adalah orang-orang yang telah disucikan melalui darah 我们 Yesus. 是耶稣神的儿女， Kita adalah anak-anak Tuhan. 感谢上帝， Bersyukur kepada 就 Tuhan. 尽量犯罪，尽量犯罪，尽量去犯罪。 Dan terus berdosa, bertambah-tambah dosa. Terus 犯 secara 罪 bebas 越 berdosa. 大的时候，就把耶稣基督的恩典、神的恩典显明的更多。 Dan begitu dosa semakin banyak, akan menunjukkan kemurahan Tuhan semakin besar. 当他们讲这样的事情， Pada saat mereka berkata demikian, 保罗怎么回答？ apa yang dijawab oleh 保 Rasul 罗 Paulus? 说：“断乎不可。” Dia bilang, tidak demikian. 保罗就用这样的事情来讲解。 Kemudian Rasul Paulus mengambil contoh ini dan menceritakan, 我们今天受洗归入基督耶稣的人， kita semua sudah dibaptis dan masuk dalam Kristus hari ini. 不要单单想到我今天已经奉神父子圣灵的名被受洗了， Jangan hanya memikirkan hari ini saya sudah dibaptis atas nama 我就 Bapa 可以 Anak 在 dan 这个 Roh 地 Kudus. 方。 Dan kemudian saya sudah aman saja. 但是上帝要我们怎么样呢？ Tapi Allah mau kita 要 lakukan 我们 apa? 认识到，当我们受洗，你看一下，当一个人接受水礼的时候， Nah, kita lihat bagaimana saat orang dicelupkan di dalam air. 把它这路把它浸在水里面， Nah, pada saat dia celup ke dalam air, 就这样停下来吗？ apakah berhenti di situ? 啊，这路浸在水里面，就停下来， Apakah berhenti pada saat dicelupkan? 停下来吗？ Di- 哦，要把它
把他harus segera dibangkitkan. 把他这个带出水来， Ya, keluarkan dari air. 什么意思呢？ Apa artinya? 与基督同死， Mati bersama Kristus. 但是不是一直浸在水里面， Bukan seterusnya celok di dalam 还是 air. 叫他起来，是不是？ Dan kemudian dia 什么意思 di 呢？ apa maknanya? 就是和基督一同复活， Artinya bangkit bersama-sama 过去 Kristus. 那些不应当的行为， Dan dahulu perkara-perkara yang 与基 tidak 督 layak 一同死，一同埋葬。 sudah mati dan dikuburkan bersama 以 Kristus. 后呢，我们这新的生活一举一动，新生的样式， Dan kemudian hidup kita yang akan datang itu serupa dengan Tuhan. 像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Dan sama seperti kemuliaan Kristus yang melalui kemuliaan Bapa 所以 dan 今 hidup. 天我们这受洗归入耶稣基督的人， Sehingga hari ini kalau kita sudah baptis dan percaya kepada Yesus, 我们的生命生活就是见证死而复活的耶稣基督。 justru kehidupan kita menyaksikan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit. 好，我们接续下去思想这个题目。 Nah, kemudian kita lanjut merenungkan tema ini. 我们今天受洗归入耶稣的人， Kalau hari ini kita menjadi orang percaya dan sudah dibaptis, 不是单用口承认我是基督徒， bukan hanya mengakui pakai mulut bahwa saya orang Kristen. 我的 KTP 是 Kristen， KTP saya menunjukkan agama Kristen. 不是单单这些， Bukan hanya demikian. 不是单口里承认。 Bukan hanya dengan pengakuan mulut. 第二样， Yang kedua, 在日常生活中表明自己是基督徒。 di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nyatakan kita orang Kristen. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 今天我们的生活就好像一篇讲章一样。 hari ini kehidupan kita sebagai satu tulisan skrip ya, atau satu tulis khotbah. 哎呀，就是这样的。这个活的见证啊， Ini adalah saksi yang hidup. 我不但告诉人说我信有耶稣， Saya tidak hanya menyatakan kepada orang lain bahwa saya sudah percaya Yesus. Puji syukur kepada 我 Tuhan. 过去这样这样这样， Dahulu saya demikian. 现在信了耶稣， Sekarang setelah percaya kepada 我 Yesus. 的地位是被称义的， Dan kemudian kedudukan saya sudah dinyatakan 我是 benar. 神的儿女， Saya adalah anak-anak 我有 Allah. 永远的生命， Saya memiliki kehidupan yang 我有 mulia. 圣洁的生命。 Saya juga punya kehidupan yang 耶 kudus. 稣拯救我， Yesus 从 menyelamatkan 罪 saya. 人把我抢救出来。 Telah menyelamatkan saya daripada lumpur 但是我 dosa. 们这样讲， Bukan hanya kita perkatakan 亲 demikian. 爱的各位。 Tapi Bapak Ibu 日 Saudara 常 terkasih, 生活，我刚才已经讲了，就好像一篇讲章一样，向人显明出来。 jadi kehidupan kita sehari-hari semacam satu khotbah yang dinyatakan kepada orang lain. 我是属神吗？ Apakah saya milik Tuhan? 我像神吗？ Apakah saya serupa dengan 我有 Tuhan? 没有改变啊？ Saya apakah ada perubahan? 过去我犯罪，现在我已经完全改变过来。 Dahulu saya berdosa, sekarang saya sudah penuh dengan pertobatan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 今天我们都来思想， mari hari ini kita sama-sama merenungkan 我们日常生活、 hidup kita sehari-hari 家庭生活。 di dalam keluarga. 今天我们家庭生活怎么样？ Bagaimana kehidupan kita dalam keluarga akhir-akhir ini? 常常有人说， Ada yang berkata demikian. 婚姻呢，好像一座城， Pernikahan merupakan seperti satu kota. 城外的人想跑进去， Jadi orang di luar kota ingin memasuki kota itu. 但是在城内的人想跑出去。 Tapi orang di dalam kota ini justru ingin keluar. 是不是今天我们的生活、家庭生活是像这个情形？ Apakah kehidupan keluarga kita akhir-akhir ini seperti demikian? 婚姻生活 Di dalam kehidupan pernikahan 可以三方面来讲， ada 3 pihak. 有的人婚姻生活享受家庭，享受婚姻。 Jadi ada orang kehidupan pernikahannya yang menikmati pernikahan, menikmati kekeluargaan. 但是有一种人 Tapi ada orang lain 接受婚姻，接受家庭， menerima pernikahan, menerima kehidupan keluarga. 呀，已经结婚了呀，好了，差不多就好了。 Ya sudah nikah, ya sudah biasa-biasa aja, ya sudah biasa-biasa sudah cukup. 他没有享受， Dia tidak menikmati. 他不过是
接受， Dia hanya menerima. 但是有第三样的， Tapi ada pihak yang ketiga. 什么婚姻呢？ Pernikahan semacam apa? 忍受婚姻啊，忍受 Mempertahankan pernikahan itu. 呀，没有办法。 Apa boleh buat? 过去我的眼睛瞎了，所以就娶了或者嫁给他做太太。 Dahulu mata saya buta, jadi terpaksa menjadikan dia istri atau menikah dengan 今 dia 天 menjadi 我们 suami. 的家庭生活是像这个情形吗？ Apakah kehidupan keluarga kita akhirnya ini seperti 当 itu 别人 juga? 看见到我们的家庭的时候，是不是看见到耶稣基督的爱在我们家庭里 Pada 面？ saat mereka melihat kehidupan keluarga kita, apa mereka melihat kasih Tuhan tinggal di dalam kehidupan keluarga kita? Ini yang pertama. 第二样， Yang kedua, 教会的生活。 kehidupan di dalam 今 gereja. 天我们教会的生活怎么样？ Bagaimana kehidupan kita dalam gereja akhir-akhir 每一 ini? 次关怀吗？ Apakah kita saling peduli? 每一次照顾吗？ Apakah kita 每一 memperhatikan? 次带导吗？ Apakah kita saling 每一次 mendoakan? 扶持吗？ Apakah kita saling 每 melayani? 一次安慰吗？ Apakah kita saling menghibur? 当我们读到《使徒行传》第2章的时候， Pada saat kita membaca kisah Rasul pasal 2, 我们看见到五旬节的时候， pada saat kita melihat hari Pentecost, 那个时候彼得讲道， pada saat itu Petrus berkhotbah, 3000个人他们都悔改，信了耶稣， 3.000 orang bertobat dan semua mereka percaya 他 Yesus. 们过那个教会的生活， Mereka hidup di dalam kehidupan gereja saat itu 向彼此相爱。 dan mereka saling mengasihi 什么事情发生？ apapun yang terjadi. 当他们彼此相爱的时候， Pada saat mereka saling mengasihi, 44到47节， di ayat yang ke-47, 圣经说， 44 sampai 他 47, 们这种相爱的教会生活呢， jadi kehidupan gereja mereka yang saling mengasihi ini 得众民的喜爱。 dan mendapat perkenaan banyak daripada orang-orang. 主将得救的人天天嫁给他们，嫁给教会， Jadi orang yang diselamatkan terus bertambah di dalam gereja itu. 这是教会的生活。 Itulah kehidupan gereja. 我们今天一同来看 Mari hari ini kita sama-sama merenung dan melihat. 三样： Yang ketiga, 社会的生活、社交的生活。 kehidupan 这个社会是黑暗的社会。 masyarakat kita adalah masyarakat yang gelap. 几十年前， Berapa puluh tahun yang lalu, 同性恋 orang-orang yang homo 那是偷偷的， mereka lakukan secara bersembunyi. 现在 Saat ini, 很大胆的表现出来，我是homo的人。 jadi orang sekarang berani menyatakan mereka berhubungan dengan 我们世人更加信主呢，或者是阻碍人来信主呢？ dan kita apakah membuat orang semakin percaya kepada Tuhan dan membuat kasih Tuhan membuat orang percaya kepada Tuhan. 这是我们今天需要思想的。我们社交的生活怎么样？ Dan di hari ini kita perlu renungkan hidup bermasyarakat kita harus bagaimana. 我们今天社交的生活是复活的生活呢，或者是死亡的生活？ Hari ini kita hidup dalam masyarakat adalah kehidupan yang bangkit, yang hidup atau kehidupan yang mati. 把光带到世界里面，或者把黑暗加在这黑暗的世界里 Kalau 面。 kita membawa terang ke dalam masyarakat atau dunia ini, atau kita menambahkan kegelapan di dalam masyarakat 第 ini. 四样我们要思想的， Hal yang keempat yang kita perlu 我们的 renungkan, 工作生活怎么样？ bagaimana kehidupan di dalam pekerjaan kita, 我们的生意的怎么样？ bagaimana dalam kehidupan usaha 是 kita. 不是过去在那个罪恶的社会里面，在工作里面，我们继续把那黑暗的工作带到今天的工作里面？ Apakah kita tetap membawa kehidupan yang gelap ke dalam pekerjaan atau dalam usaha sampai hari ini? 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 不要有一个思想， jangan ada satu pemikiran. jangan ada satu pemikiran seperti ini. Oh ya, 在教会里面做圣工是圣洁的。 Jadi kalau kita di dalam gereja melakukan hal-hal yang kudus, itu bagus. 好好做。 Nah, kita harus lakukan dengan baik. 社会里面的工作那是世俗的事情， Nah, jadi kalau masyarakat itu hal-hal pekerjaan duniawi. 圣工或者舒适不是决定在那个工作里面。 Jadi pekerjaan kudus atau pekerjaan duniawi bukan ditentukan oleh pekerjaan itu. 做生意
berusaha, 可以变成圣工， bisa menjadikan 也 tempat 也 yang 可以 kudus, 变成属世人。 dan juga bisa menjadi yang duniawi. 当然，那一些不应当的、不合理的那一些工作呢，神所不学的，那另外讲。 Jadi kita jangan berkata tentang hal yang tidak berkenan oleh Tuhan, hal-hal yang tidak beretika, hal-hal yang tidak pantas. Kita tidak berbicara tentang itu. 若是你看保罗所写的以弗所书第6章第5节到第7节， Kalau kita melihat Rasul Paulus menulis di Efesus pasal 6 ayat ke-5 sampai 7, 保罗怎么讲呢？ apa yang diperkatakan Paulus? 我们做工的， Kita yang menjadi pekerja, 我们就好像对神工作。 kita harus bekerja sama seperti kita bekerja untuk Tuhan. 我们看这是神工，我好好做，我忠心做，我用主的光来做这些事情。 Saya bekerja ini dengan melihat terang Tuhan, dan saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. 保罗讲什么？ Apa yang diperkatakan 忠 Paulus? 心工作， Yang setia dalam pekerjaannya, 好像侍奉主啊！ sama seperti melayani Tuhan. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 今天我们需要试想， hari ini kita perlu renungkan 在家庭生活怎么样？ bagaimana kehidupan dalam keluarga, 社教会生活怎么样？ bagaimana kehidupan dalam gereja, 社交的生活怎么样？ bagaimana kehidupan dalam 我 bermasyarakat, 们的工作，我们的企业生活怎么样？ bagaimana di dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha kita. 我们要记得， Kita harus ingat, 我们今天成为神的儿女， kita hari ini menjadi anak-anak Tuhan. 我们主要的、 Yang terutama, 最重要的是 yang 什么？ paling penting itu apa? 当你读到罗马书第11章第36节， Kalau kita melihat di Roma pasal 11 ayat 36, 因为万有都是本于他，从他那里来的， segala sesuatu berasal daripada Dia, 依靠他， mengandalkan Dia, 归于他， kembalikan 愿 kepada 荣 Dia. 耀归给他。 Semua kemuliaan diberikan kembali kepada Tuhan sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 什么意思？ Apa artinya? 今天所有的一切都是本于他，从他来的，他是万物的本源。 Jadi Dia adalah sumber dari segala sesuatu asalnya daripada Dia. 我们要今天一切也是依靠他。 Kita harus mengandalkan kepadanya segala sesuatu. 今天这些自然的运动都是他在哪里管理支配。 Jadi kalau sekarang segala sesuatu secara alamiah, Dia adalah yang penguasa dan yang mengatur semuanya. 归于他， Semua kemuliaan baginya, 把荣耀归给他。 semua kemuliaan bagi Tuhan. 多少久呢？ Berapa lama? 直到永远。 Sampai selama-lamanya. 亲爱的各位， Bapak Ibu Saudara terkasih, 这是今天我们在神面前，我们已经从死里复活，我们应当有的生活。 jadi hari ini kita adalah orang yang sudah bangkit bagi Tuhan, dan kita harus bersaksi dan memiliki kehidupan demikian. 你们就是这些事的见证， Kalian adalah saksi dari semuanya ini. 不但口里承认，更是身子传耶稣基督。 Tapi bukan hanya mengakui dengan mulut, tapi memiliki misi untuk menginjili tentang Yesus Kristus. 好，耶稣说：“你们就是这些事的见证， Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. 你们就是这些事的见证。 Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 耶稣基督的见证， Saksi bagi Yesus 耶 Kristus. 稣的受死复活的见证， Yesus yang sudah mati kemudian bangkit, 耶稣救恩的见证， dan juga firman keselamatan dari Yesus 透过口传， diberitakan melalui pemberitaan mulut 透过声传， dan juga melalui kehidupan, 透过我们的家庭生活、我们教会生活、社会生活、我们的工作生活。 melalui kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat, dan juga di dalam pekerjaan dan usaha kita. 好， Baik, 我们大家再念刚才的 mari kita baca sekali lagi tema yang tadi. 中心思想是在哪里？ Dan hari ini yang terutama tema itu di mana? 1、2、3，你们就是这些事的见证，这是经文啊，耶稣所讲 Nah, 的。 ini adalah ayat Alkitab. Ini diperkatakan Yesus. 路加福音24章48节， Lukas pasal 24 ayat 48. 很有名。
sangat mudah 背这个经文， mudah 很 untuk 经典。 dihafal dan ayat ini 你们就是这些事的见证。 menjadi 在哪里呢？ di mana 路加福音 di Lukas 24章， pasal 24. 24章是最后一章， Pasal 24 adalah pasal yang terakhir. 24章的双倍48节。 Dan dalam kedua kali lipat ganda dari 24 adalah 48 itu 所以 ayatnya. 大家记得哈， Semua bisa ingat 路 bukan? 加福音第几章？ Lukas pasal berapa? 24章第几节？ Pasal 24 ayat 48节，记得你们就是这些事的见证。 Ingatlah kamu adalah saksi dari semuanya ini. 求主加我们力量， Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 我们慈悲的天父，神，我们满心感谢赞美你，你的慈爱再次充满在我们。主，我们谢谢你，你为了拯救我们，主你已经离开天上，为的就是要使我们没有灭亡。主，我们的感恩只是能够清晨对我们的道告诉我们的时候，我们应当所做的。主，加添我们的力量，好让我们可以成为主的活见证，在我们的生活，在我们的家庭的生活，在我们教会的生活，在我们社会的生活，也在我们在工作生意的生活，我们需要有你每天帮助我们，充实我们，好让我们真正是成为世界的光，还到每一个地方，我们都能够传讲主的光，好叫我们能够把更多的人投靠信靠主你，也把他们拯救放在主你的国度里。主，我们把所有的荣耀都归给主你。谢谢主今天教导给我们，不要恐惧，因为主会保护看顾我们。虽然这个现在乱动的社会、乱动的世界，但是我们是为主的儿女，永远好像有西安的山，能够依靠着主你不动摇。感谢主你，主祝福和牧师已经来到我们当中，教导我们主的话。也加添我们的力量，好让我们勇敢的为主做见证。感谢主你，我们在祈求祷告，奉主耶稣圣名祈求，阿门。阿门。